الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب الفعل. Soal, ma huwa ta'riful fi'li? Apakah dia ta'rif bagi fi'il? Ialah kalimatun, huwa kalimatun, ataupun hiya kalimatun. Kalimatun itu yang jadi khabar bagi mubtada' mahdzuf. Boleh huwa itu kembali kepada al-fi'l, boleh dengan hiya kembali kepada mana? Boleh ke kembali kepada kalimah? Tetap kembali kepada fi'il, tapi hanya meraihkan lafaz kalimah, itu meraihkan khabar dia tu. Kaedah dia mana? Kaedah bila dhamir duduk tengah-tengah, sama ada muzakkar dan muannas, harus keduanya nak tazkir dan taknis, tapi aula meraihkan khabar dia mana? Ad-dhamiru mata waqa'a baina mudzakkarin wa muannatsin jaza tadhkiruha wa ta'nitsuha. Aywa. Tuh dapatkan. Okey. Dapat tak semua? Dapat tak? Haikal baca kau kuat sikit. Sekali baca, lepas tu yang lain dengar. Tu ni. Baca. الضمير متى وقع بين مذكر ومؤنث جاز التذكير والتأنيث لكن الأولى مراعاة الخبر. Dapat? Pastikan semua dapat. Itu kalimatun, huwa kalimatun, boleh hiya kalimatun, dallat kalimah yang menunjuk ia kalimah, dallat ala ma'nan. Di sini tengok jumlah tu, jumlah dallat tu berada macam biasa kaedah tu, supaya kemah je tu, berada selepas daripada isim nakirah, so dia sifat kalimah yang menunjuk ia kalimah, ala ma'nan, menunjuk di atas satu makna. Bermakna kalimah itu jadi dalil, ma'nan itu jadi madlul, ma'nan itu jadi madlul dia. Menunjuk fi nafsiha, fi dengan mana bi nafsiha, bahasa babiyah, bi sababi nafsiha. Dia menunjuk dengan sebab dirinya sendiri. Makna fi dengan makna bi nafsiha. Waqtaranat, dan bersangkut paut ia kalimah itu bi ahadil azminati thalatha, dengan salah satu daripada segala masa yang tiga. Jadi madlul bagi fi'il ada dua. Yang pertama ma'nan, yang kedua zaman. Madlul dia ada dua. Azminati thalatha, azminah jamak bagi zaman. Sebagaimana dalam kaedah usuliyah tu, mutlaqul amri yastalzimu mutlaqal ahwal wal ashkhas wal azminah wal amkinah. Mutlak amar, mutlak suruh itu suruhan, ud'ullah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Mutlak semata-mata suruh itu tu melazimi, mutlak juga ashkhas, tak kira siapa-siapa, mutlak juga ahwal, mutlak juga amkinah wal azminah. Mutlaqul amri yastalzimu mutlaqal ashkhasi wal ahwali wal azminati wal amkan. Masa yang tiga, so masa ni dibahagi pada tiga, madhi ataupun mudhi, kemudian hal sekarang, dan istiqbal. Kalau telah lalu, itulah maksudnya tu, yang waqtanat bi ahadil azminati thalatha,
Dia salah satu. Tu ta'rif fi'il dulu tu. Nanti baru masuk pada fi'il madhi, maksud dia mudhi. Wa dzalika, dan demikian itu, dzalikal mazkur min kauniha dalat ala ma'nan ila akhirih itu ka qama, seperti qama. Ka qama, kaf haraf jar. Qama di sini ialah isim, bukan fi'il. Sebab apa? Sebab qasad kepada lafaz. Qasad kepada lafaz. Fa innaha, kerana sesungguhnya qama. Macam mana? Sebab apa qama tak kata fa innahu qama tu? Qasad kepada kalimah. Tu kaedah penting tu. Kadang-kadang itu pun, bila itu pun dah tak nampak sangat, benda tu basic tau. Tapi sebenarnya tak ada basic sangat tu sebenarnya. Jarang. Benda tu sepatutnya benda asas, tapi tidak dijadikan asas oleh sebahagian orang. Bila mengajar tu tidak sebut faedah ni. Akhirnya bila rujuk dhamir, macam mana? Tu mana? Dah hilang. Apa tak? Lagi-lagi kejap kejap hu depan-depan tu nanti. Wa dzalika ka qama fa innaha, maka sesungguhnya ia kalimah qama ialah kalimatun, ialah satu kalimah yang dalat ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjuk ia di atas makna dengan dirinya sendiri. Bi nafsil kalimah. Apa dia makna tu? Wa huwal qiyam, dan ia al-makna. Okey, al-qiyam ialah berdiri. Berdiri itu ialah maknan atau nama hadas. Okey, maknan, hadas sama saja. Yang penting dia tu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Itu wa huwal qiyam. Mana bila kata kalimatun nas'ala ma'nan fi nafsiha, maknan di situ kena kepada masdar dia. Contoh kalau daraba ialah kalimah yang menunjuk di atas darbun. Okey, dan masa telah lalu. Kalau yadribu menunjuk di atas darbun, mana semua makna tu kena kepada masdar. Okey, jadi madlul bagi fi'il ada dua. Yang pertama masdar, kemudian yang kedua masa dia tu. Okey, tu kena jelas itu tu supaya dapat beza. Okey, dapat beza di antara apa? Makna bagi fi'il itu iaitu murakkab. Makna itu murakkab. Nanti beza dengan isim. Okey, makna dengan isim. Kam aqsamuhu. Kemudian ni dia tak habis ni. Fa innaha kalimatun ta'ala ma'nan fi nafsiha wa huwa al-qiyam wa iqtaranat biz-zaman al-madi. Wa iqtaranat biz-zaman al-madi. Kalimah qama tu. Okey, sebab dia tafriq kasi fa innaha tu. Tafriq kena ni lah cukup. Kam aqsamuhu. Kalau tadi qama tu, kalau terjemahan qama tu mana telah berdiri ia. Telah, ada telah ni zaman lah. Okey, berdiri naik pada hadas. Kam aqsamuhu, berapakah segala bagainya bagi fa'il? Salasatun, ay aqsamuhu salasatun. Wajib tak di situ tu? Salasatun ay salasatu aqsamin. Salasatu aqsamin. So isim adat tu kena ada ta, kena muannas. Sebab apa? Mufrad. Perkiraan pada isim ma'dud tu mufrad. Rasail tu pada risalah. Mufrad bagi ma'dud dia iaitu aqsam itu tu ya qismun muzakkar. Mana bila mufrad bagi ma'dud dia muzakkar, isim adat dia untuk 3 sampai 10 kena muannas. Di sini muannas ni wajib ataupun tidak? Tidak. Sebab apa? Sebab dia hazaf dia punya adat. Kaedah dia mana? Cuba baca sardan. Okey, barakallahu fikum. Okey, man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz. Antum ketika mengajar, dua orang mengajar, jangan salah. Sebab apa? Sebab apa? Kelas makin tak ramai, betul orang pun macam datang lewat, betul macam orang tak semangat. Sebab apa? Kita ajar pun ajar-ajar bagi kaedah apa tu, mana dhabit bahasa Arabnya dan sebagainya. Betul. Zaman sekarang orang mengaji agama makin banyak. Okey, yang takhasus pun ramai juga. So kelebihan kita pada yang ni lah, kena mutqin tu, itqan kelebihan kita tu. Kam aqsamuhu salasatun. Mana dia? Madin wa mudhari'un wa amrun. Tu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Madin asal dia apa? Asal dia madiyun. Asal dia madiyun.
Asal dia madiyun, fa'ilun. Okey. Macam mana jadi madin? Madiyun. Madiyun. Ya dhamma tu nun. Tanwin tu kan nunun sakinatun talhaqu akhir al-ismi lafzun la khatta. Kita dah belajar tu. Okey. Jadi madiyun. Jadi ya tu huruf illah. Tiba-tiba ada huruf dhammah di atas dia. Ada huruf dhammah di atasnya. Maka huruf dhammah tu huruf yang berat. Okey, huruf dhammah tu huruf yang berat. Baris yang berat. Okey. Ya pula huruf yang sakit, huruf illah, tak gerak, tak larat. Jadi disakinkan. Ya tu jadilah madin, bertemu dua sakin. Ya dah tadi tu dhammah tu jadi sakin lah. Lepas tu nun pula, tanwin tu dah sakin. Bertemu dua sakin di antara nun dengan ya, buang huruf ya. Jadi madin. Lepas tu tulislah tanwin macam tu, alamat dia tu. Okey. Kena pandai tu taklil semua qiraat-qiraat ni. Sebab tu bagi mereka yang minat gabungkan di antara syariah dengan tafsir, tu kena mahir juga wajah-wajah qiraat. Okey. Taujihul qiraat. Biasanya itlaq taujihul qiraah tu, bila taujih qiraat tu, mana apa perbezaan qiraat tu memberi faedah apa? Perbezaan dari segi apa? Dari segi hukum sebagainya tu, situ. Bila taujihul qiraat. Belajar syariah pun kena tahu juga. Okey. Perbagaikan masa ke depan kita ni, masa di Malaysia ni pengajian makin banyak, sebagai orang pun makin tinggi. Siapa yang kata masyarakat makin bodoh tu silap. Masyarakat makin bijak. Sebab cara untuk saluran ilmu tu makin banyak dan mudah. Jadi masyarakat makin bijak. Buktinya tanya ibu dan ayah antum ketika zaman mereka tu 70-an 80-an, tengok bagaimana orang mengaji agama dengan sekarang. Bukti dia. Kemudian tengok ustazah-ustazah dulu pakaian dia macam mana dengan sekarang. Ada beza. Tengoklah majlis tilawah Al-Quran misalnya. Kalau qariah dulu tu, pakai macam mana? Pakai sarung macam tu je. Bini-bini tok guru dulu nampak tak? Macam tu. Tu kembang agama makin kemah, jadi kemah itu. Dari segi pakaian, di antara orang yang mula, antara jemaah yang memberi kesan besar kepada pemakaian yang sangat sempurna segi menutup aurat, jemaah tabligh. Bila khilaf jemaah tabligh. Sebab tu menutup dan sebagainya itu sempurna. Akhirnya kita tengok pakaian sini. Kalau dulu ni contoh, kalau kita berada di zaman 70-an 80-an mungkin akad bukan pakai macam ni. Kita pun mungkin bukan macam ni. Kita pakai kain saja macam tu. Pak, mudah-mudah. Okey. So kena itqan semua ilmu tu. Salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. Okey, ma ta'riful madhi. Kemudian pecah. Fi'il tu ada 3. Fi'il madhi, mudhari' dan amar. Melainkan apa? Sebahagian pendapat Kufah tu, ulama Kufah mengatakan fi'il tu ada 2 sahaja. Madhi dan mudhari'. Dia kata sebab apa? Amar berasal daripada fi'il mudhari'. Okey. Ma ta'riful madhi, bukan ta'rif fi'il madhi. Al-madhi. Ni bila kata al-madhi, dia kata al-madhiyu. Cumanya apa? Anda pernah baca dekat hasyiah tashwiqil khullal, begitu juga dalam hasyiah tashwiqil khullal juga dengan tadrijul adani, hasyiah bagi tasrif izzi tu, tentang masalah harakat. Jadi harakat semua ittifaq. Harakat yang ringan ada harakat thaqilah, ada harakat khafifah. Harakat khafifah fathah. Harakat thaqilah kasrah dan dhammah. Tapi mana satu yang athqal? Mana yang lebih berat? Okey. Jadi sebab ada yang mengatakan kasrah tu paling berat. Ada yang kata dhammah yang lebih berat. Tapi dari segi bahasa, sebab apa? Kiraan berat ringan ni bukan orang Melayu. Lidah Melayu, lidah Jawa misalnya tak ada. Itu lidah terbaik. Boleh nak longgar boleh. Nak jadi macam Mak Saleh longgar cakap macam tu. Nak jadi macam Arab boleh. Pekat macam bahasa Jawa dia pun boleh. Nampak tak? Tapi kalau Kalau orang Arab, nampak tak? Dia dengan bahasa dia. Cuba orang Arab cakap English punya. Nampak kearaban dia tu. Nampak tak? Macam tu juga. Macam India pun macam tu juga. Okay? Jadi perkiraan ringan dan berat berdasarkan orang Arab. Tapi kalau dinilai, sebab anda pernah tanya, sebab apa orang Arab ni banyak guna kasrah? Yang anda baca dalam kitab, dia ada khilaf. Sebahagian kata
ada kasrah, ada dhammah, tapi macam lebih macam menguatkan dari segi waqi' amali diorang tu, seolah-olah dhammah lebih berat. Sebab apa? Banyak sangat Rabbina Rabbina. Semua tu banyak lafal-lafal bahasa Arab tu diorang kasrahkan. Diorang kasrahkan. Jadi cuba tahqiq, minta salah seorang yang takhasus lughah misalnya, cuba tahqiq masalah harakat kasrah dengan dhammah mana lebih berat. Sebab dalam kitab ada dua-dua. Satu kitab ni kata kasrah lebih berat, satu kitab yang lain dan beberapa kitab yang lain kata dhammah lebih berat. Tahqiqnya mana? Bila ada khilaf bukan kena ra'i semua. Anda tengok pendapat yang tahqiq dia, yang betul, yang tepat dengan dalil. Okey, ma ta'riful madhi? Tak kata madhiyu. Bila ada alif lam dikembalikan ya tadi tu. Kasan madin, bila ada al dikembalikan ya tu. Al madhi, tak kata al madhiyu. Okey? Cuba baca. Cuba baca Asmaul Husna. Satu al-jami'. Bermula daripada al-jami'ul ghani 1 2 3. Al-muqsitul daripada al-muqsitul 1 2 3. Alah, takutnya. Asal nak tanya mesti. Ni ustaz ada ni. Apa tak? Tak apa. Ya, cuba baca al-muqsitul suka kuat 1 2 3. Al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniul. Nampak kan? Okey, dah. Tahu dah. Tu. Balik azhar macam tu lah nanti tu. Ajar budak-budak pun macam tu lah. 20 tahun, 40 tahun kita tak pernah dibetulkan. Okey. Al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughnil mani'. Tak ada mughniyul mani'. Mana ada? Orang Melayu je baca macam tu. Al-mughniyul mani'. Al-mughnil mani'. Al-mughni. Mana boleh? Al-mughniyu. Al-mughnil mani'. Tengok orang Arab baca macam mana. Alah ustaz, masa kecil je pun. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kalau orang-orang yang apa biasa-biasa tak belajar tak apalah, silap. Ni yang dah belajar azhar ni. Lagi-lagi yang tak khusus lughah misalnya, kuliah lughah, salah lagi. Nampak tak? So kena dakik situ tu. Sebab tu ilmu tu, praktikal dia tu bukan pada medan dia tu. Mana bukan pada contoh, ni harakat ni, contoh al-madhiyu, lepas tu jadi al-madhi. Lepas tu ada tamrin tepi tu. Senang lah, memang medan situ tu. Memang dia latih tu. Ni tak, buka lautan tu, buka kitab. Buka apa, dengar kalam para masyayikh semua. Itulah medan dia sebenar tu. Untuk tatbik. Okey, ma dalla ala hadatsin, barang, iaitu fi'il madhi itu barang. Barang tu kena kepada mana? Ma, iaitu fi'il madhi itu ma dalla ala hadatsin madha wa qada. Barang tu sesuatu yang menunjuk ia barang tu ala hadatsin, di atas satu kelakuan, di atas satu makna. Yang madha wa qada. Ni ma dalla tu, ma isim mausul. Isim mausul tu maksud daripada isim mubham. Sesuatu barang, apa dia umum, masduk dia tu, zat dia tu kena kepada mana? Kena pandai macam tu. Iaitu kena pandai marji' ilaih bagi dhamir, lepas tu apa musyarrul ilaih, begitu dengan masduk bagi ma tu. Sebab dia mubham. Kena kepada mana? Kalau pembahagian sekarang ni, ta'rif ni kaitan dia mantik semua tu, kerana belajar. Mula dengan jenis dulu. Mula-mula kalimah ma tu ialah jenis. Sekarang ni al-madhi nau' dia tu. Nak menjelaskan ta'rif bagi madhi, iaitu kena ma dalla ala hadas. Ma tu kena kepada apa? Kena kepada semua tu. Sekarang ni dibahagikan, nak beza dengan apa? Fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Jadi ma tu kena kepada fi'il. Iaitu ma dalla ala hadatsin, ay fi'lun, ataupun al-fi'lul ladhi. Fi'lun dalla ala hadas. Satu perbuatan, satu fi'il. Fi'il yang menunjuk ia fi'il ala hadasin, di atas satu hadas. Tengok tu, bawah pun masuk semua. Ma dalla ala hadas, ma dalla ala hadas, ma dalla ala hadas. Itu tu menunjuk apa? Tu jenis dia tu. Mana tak terkeluar lagi tu. Dia nak jenis ni sifat dia jami'. Belum manik lagi tu. Okey? Masukkan dulu tu. Kemudian bila kata madha. Hadas satu kelakuan yang madha, sifat bagi hadas. Yang madha, yang telah lalu ia hadas. Telah lalu. Wang qadha ni penting. Madha sahaja tidak jadi fi'il madhi. Contoh tadi berjalan masya rajul. Tapi dah telah lalu. Tapi sekarang ni antum dah sampai ni. Ada lagi tak hadas tu? Tak ada. Wang qadha, dan telah selesai ia hadas.
baru. Mana nak qaid fi'il madhi tu hadas dia kena telah lalu dan juga selesai. Kena ada wang qada. Misal yang tak ada wang qada. Tadi berjalan dan sekarang masih berjalan lagi. Tidak dipanggil sebagai fi'il madhi. Nak ta'bir dengan fi'il madhi tidak boleh. Kena ta'bir dengan fi'il mudhari'. Tu beza tu. Madha wang qada, mana hadas tadi tu telah contoh telah berlaku, telah lalu. Contoh sekarang ni pukul 10. Sebelum daripada pukul 10 dan telah selesai, dah telah berpindah kepada hadas yang lain. Baru boleh ditakbirkan dengan fi'il madhi. Wa alamatuhu, dan bermula alamatnya alamat fi'il madhi ay yaqbala ta'at ta'nits as-sakinata. Wa alamatuhu mubtada, khabar dia ay yaqbala ta'at ta'nis, ay yaqbala ta'at ta'nis, bahawa terima ia madhi ta'at ta'nis, terima akan ta ta'nis, as-sakinata, ta ta'nis yang sakin ia ta tu. As-sakinata sifat bagi ta. Okey, kan sifat bagi ta'nis. Idafat ta kepada ta'nis, ta'at ta'nis. Idafat apa? Idafat dal kepada madlul. Idafat dal kepada madlul. Dia terima ta. Contoh, sebab tu ni penting antara alamat ni ayaqbala ta'at ta'nis sakinah. Bukan ni saja alamat dia, ni salah satu untuk nak kuatkan perbezaan di antara laisa. Laisa tu fi'il ke haraf. Asa tu fi'il ke haraf. So ar-rajih dia fi'il. So apa terima ta ta'nis? Asat, laisat, macam tu. Kemudian wata al-fa'il, dan terima ia madhi tu'ataf bagi ta at-ta'nis, terima akan ta fa'il. Ta fa'il, ta menunjuk di atas fa'il. Jadi maksud apa? Di sini ta fa'il sama ada iaitu seperti darabtu. Apa tak? Darabtu ma, darabti, ta. Dia kata ta je, tak kata tu bagi fa'il ataupun ti bagi fa'il. Masuk semua tu. Masuk semua. Wa qad, dan terima akan qad. Terima qad sebelum dia. Qad qama. Okey. Wa nun al-wiqayah, dan terima akan nun wiqayah. Nun wiqayah, tengok seperti kan nun fi akramani. Seperti nun pada kata akramani. Baca akramani lah, jangan baca akrimni. Akrimni sudah jadi lain dah. Okey, dah tak jadi fi'il madhi. Itu misal fi'il amr pula. Ini nak kata fi'il madhi, akramani. Okey. Kemudian tengok apa sebab apa dia namakan sebagai nun wiqayah. Okey, nun wiqayah. Wiqayah tu masdar. Madhi mudhari' dia mana? Penting untuk apa? Tahu masalah. Kalau apa orang kata wa yabtulu salata al-kalamu. Nampak tak? Al-kalamu walau biharfin wahidin mufhimin. Okey, membatalkan solat itu oleh bercakap walaupun dengan satu huruf yang memberi faham, maknanya yang ada makna. Yang antara misalnya misal qi. Okey, qaf bawah qi, kan qi. Wa idza qila lahum, bukan wa idza qila lahum. Itu setengah orang belajar jadi macam kaf juga kadang-kadang. Wa idza qila lahum gitu. Wa idza qila lahum, qi. Bukan hidung. Cuba baca ihdinas siratal mustaqim. Qi, ketika sebut qi tu kalau tutup hidung masih boleh berjalan, betul. Kalau ihdinas siratal mustaqim, kalau masuk sebelum ni duk baca guna hidung lah. Nampak tak? Qi. Okey. Banyak kalau guna hidung tak pasal. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Hidung semua tu. Kena tepat. Tu sebelah tajwid belajar juga. Tu pesanan kepada pelajar Azhar, kelemahan betul nampak sangat-sangat. Belajar dakik jadi tuan guru, jadi profesor, jadi imam, khalas. Satu jagaan. Okey. Yang belajar pun tahsin Al-Quran dan sebagainya pergi sana tu, pesan satu. Apa-apa semua tu kena cari guru yang mutqin dari segi bacaan tu, biar ada bukan semata-mata habis dan sebagainya.
Tapi pastikan bacaan tu tepat. Kita baca tu dibetulkan tu. Huruf hamas tak hamas dia tu. Kalau boleh cari huruf, cari guru yang daqiq. Contoh, dia ambil kapas ni, tisu berat sikit ni. Ambil kapas misalnya. Huruf hamas misalnya, huruf ada angin. Fahathahu syakhsun sakat. Ada huruf jim tak? Jim bukan huruf hamas. Tapi berapa ramai yang sebut jim tu ada keluar angin. Idza jadu sebab tu ni sampai peringkat macam tu. Kalau di Syria tu ajar macam tu. Sebab huruf hamas dia sebut bergerak tak ke ni? Bergerak tu mana ada angin. Okey, jangan buat macam tu. Jadi cium habis. Okey, so kena itqan. Wa ta al fa'il dan ta menunjuk atas fa'il. Tadi kan ta at-ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis maksudnya ta menunjuk di atas ta'nis. Ta'nis apa? Apa yang ta'nis? Ta'nis apa? Apa yang ta'nis? Mana bila ada ta ini ni, contoh qamat, bermaksud ta ni menunjuk di atas ta'nis. Apa yang ta'nis? Kena macam tu. Jangan kata fa'il. Jangan semata-mata fa'il. Nanti naib fa'il tak masuk. Bagaimana nak masukkan fa'il dan naib fa'il dalam satu ibarat? Al-marfu'. Marfu' tu terbenar apa? Terbenar fa'il, terbenar naib fa'il. Okey? Sebab tu bila kata apa? Ta at-ta'nis ay ta'an dalatan ala ta'nisi marfu'ihi. Khalas, marfu' tu dah masuk dah, fa'il dan naib fa'il. Wata al-fa'il dan terima akan ta fa'il. Okey, qumta misalnya qama, qumta, qumti, qumtum. Wa qad dan qad wa nun al-wiqayah dan nun wiqayah. Sebab apa namakan sebagai wiqayah ni? Tengok ni. Kadang-kadang setengah orang tu macam tadi kan, satu kalimah waqayaqi wiqayatan. Lepas tu fi'il amar dia tu, fi'il amar dia qi. Pernah sebut tak? Qi. Tengok. Sebab apa? Ucap tiap-tiap kali makan habis. Untuk baca tu, Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Wa qina, dan jauhkanlah, jagakanlah kami. Apa tak? Wa satu makna. Qi jaga. Na kami. Tu dah baca tu. Jadi kalau baca satu huruf dalam solat tu, qi tak pasal-pasal dengan amdan lah. Qi saja, dah praktik pula. Nampak tak? Dia dah belajar nahwu, dia praktik tu. Qi. Nampak tak? Batal. Sebab apa nama sebagai nun wiqayah? Li'annaha taqil fi'la minal kasri. Kerana bahawasanya dia nun wiqayah ini ni menjaga fi'il daripada kasrah, iaitu menjaga akhir fi'il daripada kasrah. Li munasabati ya'il mutakallim. Okey. Fakasarat hiya wiqayatan lahu. Tengok ni. Fi'il tak boleh kasrah. Fi'il tak boleh kasrah. Betul, daraba. Dia ada darabu. Nampak tak? Dia tak nak, dia tak boleh. Okey. So macam mana dia kemudian ada ya mutakallim tu jadi fa'il, macam darabani ahad misalnya. Okey, nak kata seseorang memukul akan daku. Takkan ahad darib ana. Takkan macam tu. So darabani ahadun. Bayangkan apa tak? Dengan sebab ya mutakallim. Dia yang mutakallim munasabah dia tu, bila ya mutakallim sebelum dia kena pada kasrah. Okey, fi'il madhi akhir pula fi'il madhi tak boleh nak apa? Nak dikasrahkan. Masing-masing kerah macam tu. Madhi tak ada. Nak campur dengan aku tak boleh. Aku takkan kasrahkan. Aku tetap dia. Tegak macam tu, tegak macam tu. Kemudian yang ya pula. Ya, siapa-siapa nak gabung dengan aku ni, dia kata dia kena kasrahkan sebelum aku. Duk balah dua orang ni. Mari datang nun wiqayah. Tak apalah. Berkorban kau mandiri. Jadi apa? Duduk dengan tengah-tengah tu, jadi orang tengah. Selamatlah apa? Fi'il tu daripada kasrah, dan selamat juga harakat sebelum yang mutakallim. Tak apalah aku mengkasrah, tak apalah. Sebab tu almarhum ayah D rahimahullah taala, sebagaimana dia hikayat oleh baba li hafizahullah taala, kata apa? Kena jadi orang juru seperti apa? Nun wiqayah. Mendamaikan dua orang. Kadang orang ni okey, tapi bila nak bergabung duduk sekali tak boleh. Prinsip yang berbeza.
Nampak tak? Ni dengan itijah yang ni itijah macam ni. Macam mana nak gabungkan ni supaya nak timbul rahmat itu tu. Akhirnya kita duduk tengah-tengah. Tak apalah kita seolah-olah macam biarlah jadi orang tengah tu. Okey. Masalah ni disebutkan dalam apa? Alfiyah. Mana syahid dengan mata alfiyah tu? Tentang fi'il keseluruhannya. Alamat fi'il. Kau tanya secara umum tu, alamat fi'il apa? Tak kira fi'il madhi ke fi'il apa, alamat fi'il tu. Bita fa'alta. 1, 2, 3. Fi'lun yanjali. Fi'il yanjali, jelas ia tu bita dengan sebab ta, dengan alamat dia tu. Okey. Kemudian tengok ni, wa alamatuhu mubtada. Khabar dia mana? Wa alamatuhu ay yaqbalata at-ta'nis sakinah. Sampai situ dulu tak apa. Ambil sampai tak at-ta'nis tak apa dulu. Okey. Alamatuhu mubtada. Khabar dia mana? Ay yaqbalata at-ta'nis. Okey, masdar muawwal nama dia. Masdar muawwal. Cuba takwilkan masdar tadi tu. Cuba angkat tangan seorang. Jadi berani peluang. Macam mana lepas takwil masdar macam mana? Okey. Ingat. Benda ni penting sebab dia ada perbezaan di antara isim sharih dengan masdar muawwal. Okey, bahasan tu panjanglah. Cuma cara bagaimana kita nak takwil masdar ni. Sekarang ni an kan haram masdar. Haram masdar ada 5. An, anna, ma, lau, kai. Syahid dia cuba baca. Wa haka hurufan bil masadiri uwilat wa dhikri laha khamsan asahhu kama rawaw. Wa ha hiya an bil fathi anna musyaddada wa zida 'alaiha kaifa khudha wa ma walau. Dapatkan kepala tu wa haka hurufan bil masadir. Tag kat Google. Zaman sekarang ni tak ada masa susah pun. Patutnya zaman sekarang ni orang kena lebih alim daripada orang sebelum kita. Teknologi tu mempermudahkan. Tapi kena guna sebaik-baiknya. Okey. Di sini, so bila an haraf masdar, bagaimana kita nak tukar? Sebab kita nak tafanun fil ibarah, kadang-kadang dengan isim, kadang-kadang isim sharih, kadang-kadang dengan masdar muawwal. Kaedah ni begitu senang. Tapi ini, tatbikkan step-step dia ni. Lepas tu senang. Untuk an saja. Bukan anna lain. An, yang pertama sekali. Mana selepas an tu mesti fi'il mudhari'. Sebab an haraf nasab. Masuk pada fi'il mudhari'. Yang pertama sekali, step dia, ambil masdar bagi fi'il mudhari' tadi tu. Yaqbala. Apa dia punya masdar dia tu? Tasrif. Tak tahulah tasrif. Sebab tu cakap, siapa tak lepas tasrif memang tak boleh pergi jauh. Memang mustahil pada adat. Dan tak pernah ada orang yang tak mahir tasrif tu patutlah jadi ulama lughah misalnya. Okey. Di sini tengok ni. Apa dia punya madhi dia? Qabila yaqbalu qabulan. Qabul. Tu masdar dia tu. Fa huwa qabil wa dzaka maqbul. Qabul itu tu dia punya masdar. Kemudian cari marfu' bagi yaqbala di sini ni. Marfu' dia tu sama ada apa fi'il mudhari' dia tu. Kalau di sini yaqbala, dia punya marfu' itu fa'il. Kalau tiba-tiba yuqbala, naik fa'il. Yang kedua, step yang pertama tadi tu cari dia punya masdar bagi fi'il mudhari'. Yang kedua, cari marfu' bagi fi'il mudhari' tadi tu. Sama ada fa'il ataupun naik fa'il dia. Apa di sini apa? Fa'il lah sebab yaqbala fi'il bina ma'lum. Mana dia punya fa'il? Dhamir mustati. Dalam yaqbala taqdir huwa. Okey, kembali kepada fa'il. Okey, sama tu. So huwa tu. Huwa dia punya fa'il. Step yang ketiga, letakkan masdar ni, masdar di tempat an. Mana bila tak ada masdar, an tu dah hilang dah. Letak tak masdar tadi tu yang kita qabul tadi tu di tempat an. Kemudian jadikan marfu' tadi tu sebagai mudhafun ilaih bagi masdar tadi. Jadikan mudhafun ilaih bagi masdar tadi. Dhamir huwa bila jadi mudhafun ilaih, macam mana jadi macam mana?
Jadi hu je lah. Okey, kitabuhu misalnya. Okey, kemudian dah dapat. So ambil qabul, kemudian ambil fa'il tadi bagi qabul, tukarkan kepada mudhafun ilaih. Kalau huwa jadi hu, jadi qabuluhu. Qabuluhu. Okey. Sebab apa baca qabulu tak baca qabuli qabula? Sebab khabar bagi alamatuhu. Dan bila dah qabuluhu dah jadi masdar qabul. Bila sebab tu masuk masdar bila idafat kepada fa'il. Nampak tak? Sebab tu dalam bentuk tadi tu nama dia bila qabuluhu dah bermaksud masa itu ialah masdar idafat kepada fa'il. Qabuluhu, terima ia, nampak tak? Terima akan apa? Disebabkan qabila yaqbalu itu tu fi'il muta'addi, maka bila masdar idafat kepada fa'il dia akan menasabkan maf'ulun bih. Iaitu takdir lepas ta'il masdar wa alamatuhu qabuluhu ta'at ta'nisis sakinata. Terima ia madhi akan ta'at ta'nis, akan ta'nis. Ambil situ. Senang tak? Step yang pertama masdar. Yang kedua apa? Pastikan isim marfu' tadi tu kesan. Kemudian yang ketiga buang haraf masdar tadi tu, letak masdar di tempat haraf masdar, kemudian jadikan isim rafa' tu sebagai mudhafun ilaih. Khalas, macam tu saja. Okay? Tapi kena hati-hati, kadang-kadang apa? Kadang-kadang ni terus pada dhamir mustatir. Tidak, jangan cari isim marfu' tu pastikan tepat. Kadang-kadang tengok dia punya fa'il kat belakang pula. Fa'il muakhkhar, naib fa'il muakhkhar dan sebagainya. Pastikan fa'il ataupun isim naib fa'il itu tepat. Okey. Kalau silap kadang-kadang dah takdir apa pula tiba-tiba ada isim rafa' depan tu. Tu maksudnya itulah kena jadikan mudhafun ilaih. Okey. Wa nunul wiqayah. Ma ta'riful mudhari'? Apa kata ta'rif fi'il mudhari'? Ma dalla ala hadatsin, barang, okey, itu fi'il yang menunjuk ia fi'il ala hadatsin, di atas satu kelakuan. Ambil terjemah. Kalau tak biasa ngaji nak terjemah hadas, terjemah macam mana hadas ni? Terjemah di atas satu kelakuan yang yahtamilul hala wal istiqbal, yang ihtimal ia hadas al hala, akan sekarang, sedang, wal istiqbala, dan lagi akan datang. Dan lagi akan datang. Kalau baca wal istiqbala, wal istiqbala. Kalau baca wal istiqbala lagi belajar 4-5 tahun lagi, khalas. So apa kaedah dia macam biasalah. Di situ hamzah wasal. Kaedah wa hamzatul wasli tathbutu fil ibtida' wa tasqutu fid darji. Hamzah wasal sabit pada permulaan, pada pertengahan dia hilang. Lepas tu bila kita baca, so berapa hamzah wasal di sini? Lepas daripada waw, hamzah wasal. Sebelum daripada sin, hamzah wasal lagi. So hilang tu. Jadi apa? Wal istiqbal. Baca macam tu, wal istiqbal. Wal istiqbal mana fa'il mudhari' hadas itu ihtimal, masa sekarang ataupun lagi akan datang. Wa alamatuhu, dan bermula alamatnya, alamat fi'il mudhari' ay yaqbala sina, bahawa terima ia akan sin. Takwil masdar macam mana? Qabuluhu sinahu, kembali kepada mana? Al mudhari', akan terima akan sin. Yuk ayaqbala as-sina, as-sin. Okey, iaitu tengok as-sin kata wa saufa, dan terima akan saufa. Sin saufa. Saufa dia kata pula ayaqbala as-sin wal waw wal fa. Kalau sin pula tak kata ayaqbala sa. Sebab sayaqum. Sebab apa? Kaedah dia sunaiyul wad'i yuntaqu bimusammahu bi khilafil ahadi fa yuntaqu bismihi. Bila macam sin tu satu je dia punya huruf dia tu kena dengan nama dia, as-sin, al-alif, al-ba. Kalau dua dan ke atas kena dengan musamma terus, saufa, ala, fi, tak kata alfa wal ya. Terima akan sin. Yaqum, sayaqum. Saufa yaqum. Walam, dan terima akan lam. Nak masuk lam sebelum dia tu boleh. Lam yaqum. Kalau lam yaqum di situ asalnya yaqumu. Lan yaquma, lam yaqum. Alamat jazam dia dengan apa? Lam yaqum. Hilang dah waw tu. Alamat jazam dia apa? Buang apa?
Bukan buang huruf illah. Alamat jazam dia dengan sukun. Buang huruf illah tu sebab apa? Iltiqa'us sakinain. Asal dia lam yaqum, bertemu dua sakin waw dan mim, maka dibuang waw tu. Ingat kaedah, bila bertemu dua sakin, satu huruf illah, satu huruf sahih, buang huruf illah. Okey, itu kaedah muttaridah. Jadi macam gitulah. Kalau kita ada kawan nak pergi berjalan jauh semuanya, contoh musafir darurah misalnya, ada dua orang kawan, contoh kena pergi cepat ni, ataupun kat lautan ke perahu semua tu kan, dekat bot ke macam tu, seorang sakit seorang sihat, mana kita nak korbankan dulu? Ajal zalim. Okey. Maka situ tu kena utamakan yang lebih ni. Kalau darurah memang tak boleh dah, selamatkan dah. Okey. Kita nak kena teruskan. Bukanlah apa realiti itu andaian sahaja tu. Okey, tak ada realiti, tak ada. Sekarang ni boleh call, boleh sebagainya. Okey. Ini satu ilmu juga. Kalau tiba-tiba dia ilmu ni dia macam ni tau. Dia simple je. Tapi dia tak ada tu habis lah. Contoh terkapai-kapai. Lepas tu ada orang tali. Nampak tak? Orang tali, bagi tali. Dapat pegang tali tu. Tu orang tarik. Lagi-lagi contoh bayangkan bot. Nampak tak? Kadang-kadang main jet ski tu kan, main ombak tu. Lepas tu yang jet ski tu satu tu bagi tali lagi, dia suruh pegang. Contoh antum tengah tenggelam dengan ombak dah datang dah. Tiba-tiba orang naik jet ski tu bagi tali. Mana boleh pegang jet ski tu, habis kena enjin belakang tu. Bagi tali contoh. Antum pegang macam mana? Satu ilmu kecil je, tapi kalau tak ada tu habis mati. Pegang ingat boleh pegang macam ni. Silap ke bawah lagi. Nampak tak? Silap tak bernafas lah sebab laju tu. Tak boleh. Nampak tak? Mati kat situ je nanti. Nampak tak? Berpindah sebab mati je. Ni tenggelam, ni dengan apa? Tak dapat bernafas. Kaedah macam tu senang je. Tu kaedah hidup. Pegang tu terus pusing badan. Macam ni. So air kena kat sini. Kita tenang-tenang. Laju lah macam mana pun. Kaedah dia. Tapi kalau tak belajar, habis. Okay. Ma ta'riful mudhari'. Okay. Ma dalla ala halasin yahtamilul hala wal istiqbal. Wa alamatuhu ay yaqbal as-sina wa sawfa wa lam. Wa qad dan qad. Cuma fi'il madhi bila masuk qad litahqiq, kebanyakan, bukan semua. Sebab tu di antara kesilapan bila benda yang aghlabiyah dijadikan muqtaridah. Sebab tu apa? Misalnya apa? Qad bila masuk pada fi'il mudhari' litaqlil, mana terkadang. Bila baca Al-Quran, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Terkadang Allah mengetahui, bermaksud kadang Allah tak tahu. Ustaz hajam macam ni. Sesat ustaz tu. Mula nampak tak? Menyalahkan orang. Okey. Nisful ilmi akhtar minal jahil. Sebab tu ni wala waqad. Cuma yang kebanyakan aghlabiyahnya qad bila masuk fi'il madhi litahqiq, masuk pada fi'il mudhari' litaqlil. Terkadang boleh tukar-tukar. Selain itu juga mana fi'il madhi itu litaqrib. Qad bila masuk pada fi'il madhi litaqrib juga. Seperti qad qamatis salatu. Bukan sungguh telah didirikan solat tu. Solat tak berdiri lagi, tak ada lagi tu, tak start lagi tu, hampir-hampir litaqrib. Seperti dalam hadis Malik Ad-Dar itu tu, ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Halak ni boleh digunakan mat, dengan mana mat. Maka sungguh mereka bukan telah binasa, masa kemarau tu hampir-hampir. Okey. Wa qad wanuna al-wiqayah, dan terima al-wiqayah. Dia ada yang alamat mushtarakah di antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kemudian cumanya apa? Cumanya fi'il mudhari' ni asalnya dia tu ihtimal hal dengan istiqbal. Melainkan bila masuk sin, masuk saufa, dah tansis di atas istiqbal sahaja. Hal tu hilang. So nak takbir dengan sekarang tak boleh letak sin dan saufa. Okey. Bila ada sin dan saufa, mudhari' itu hanya untuk istiqbal sahaja. Kalau digunakan untuk pada hal juga, itu nama dia apa? Majaz. Ma ta'riful amri, apakah ta'rif fi'il amar? Iaitu huwa ialah ma dalla ala hadatsin fil mustaqbal. Barang menunjuk ia barang ala hadatsin di atas satu kelakuan fil mustaqbal, pada masa akan datang. Okey. Wa alamatuhu, dan bermula alamatnya
dan bermula alamatnya alamat fi'il amr itu ialah dalalatuhu. Ingat dalalah, dilalah, dulalah boleh bitaslisid dal. Apa maksud dalalah? Fahmu amrin min amrin. Ambil banyak setengah kitab tu dengan ta'rif berbagai, ambil dalam idhahul mubham. Apa tak? Idhahul mubham simple je. Fahmu amrin min amrin. Memahami satu perkara daripada satu perkara yang lain. 3 perkataan saja. Dalalatuhu 'ala talab. Okey, dalalah tu. Bahasa sekarang ni panggil semantik ni. Bahasa standard bahasa Melayu sekarang ni bahasa semantik. Okey. Penting dalalah kita faham tu lah. Dalalahnya itu 'ala talab, di atas tuntut, nak kepada sesuatu. Okey. Wa qabuluhu, dan alamatnya yang kedua qabuluhu ya al muannatsatil mukhatabah. Terima ia fi'il amr itu tu akan ya al muannatsatil mukhatabah. Akan dia muannas mukhatabah. Okey. Apa idribi, apa tak? Wa nun at-taukid thaqilatan aw khafifatan. Dan terima akan nun taukid thaqilatan aw khafifatan. Thaqilatan i'rab jadi apa? Dia boleh i'rab jadi hal. Okey, boleh jadi hal atau boleh juga i'rab jadi apa? Khabar bagi kana mahdzuf serta isimnya. Okey. Iaitu thaqilatan kanat nunut taukid au khafifah. Tu banyaklah tu. Syair mata alfiah mana? Wa yahdhifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau kathiran dhashtahar. Selepas law tu banyak. Qulil haqqa walau murra, ay walau kana al-haqqu murran. Fa jumlatu alamat. Kemudian ni ta'rif dan ini lebih untuk praktikal dia tu, dari segi masukkan alamat tu biasa ta'rif yang kebanyakan kitab tu ma dalla ala talabi hadatsin, ma dalla ala talabi hadatsin fil mustaqbal. Barang menunjuk di atas menuntut hadas pada akan datang. Contoh, kalau kita kata apa? Ukhruj. So kita menuntut khuruj daripada dia tu bukan pada ketika sekarang ni, selepas ni. Okey, fil mustaqbal tu nisbah dengan perkataan dia, takallum dia tu. Sama ada sesaat lepas tu ataupun 2-3 minit lepas tu. Okey, fa jumlatu alamatil fi'li, maka bermula jumlah himpunan segala alamat fi'li itu ialah 10, ialah 10. Isnani khassatani bil madhi. 2 alamat khas tertentu ia dengan madhi. Apa dia? Apa yang tertentu dengan madhi? Terima ta ta'nis sakinah dan ta'al fa'il. Okey. Kemudian wa thalathatun khassatun bil mudhari'. Mana dia? Sin, saufa dan aywa dan lam. Kemudian wa thalathatun khassatun bil amri. Apa dia? Tiga-tiga tu lah. Wa sanatani mushtarakatani. Dan 2 alamat ialah mushtarakatani atau mushtarikatani, boleh baca 2. Okey, cuma dalam kat sini ni mushtarakatani ni dalam bab al-hadf wal isal. Okey, al-hadf wal isal. Sebab mushtarak, okey, mushtarak itu isim maf'ul. Isim maf'ul daripada fi'il lazim, ketika tasniyah dia tu tak zahir daripada fa'il, dia zahir dengan dia punya muta'alliq dia tu. Okey, marra yamurru mamarran fahuwa marrun wa dhaka mamrurun. Ai mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim. Yang tu. Tapi dibuang sebab apa? Dia kasratul isti'mal. Tapi asalnya macam tu. Begitu juga dengan mushtarak. Ishtaraka, yashtariku ishtirakan fa mushtarak wa dhaka mushtarak. Ai mushtarakun fihi. Musyarakun fihi ma musyrakun, macam tu. Berbeza dengan madrubun, madrubani, madrubuna. Sebab tu fi'il muta'addi. Okey, jadi di sini kata mushtarakatani ada tu dalam asalnya mushtarakun fihima. Asalnya mushtarakun fihima. So di sini min babil hadfi wal isal. Daripada bab al hadfi wal isal. Buang dan hubungkan. Buang fi dan ambil hubungkan huma tadi tu masuk kepada apa? Mushtarak. Jadi mushtarak apa? Mushtarakatani. Bila dah huma tu dia dah jadi macam tu, mushtarakatani. Okey? Macam yadkhuluha ay yadkhulu fiha. Okey? Begitu juga dengan madlul. Madlul dalla yadullu dalalatan fahuwa dal wa dzaka madlulun. Ay madlulun apa? Madlulun alai. Okey, madlulun alai. Ini sebutkan. Sebab tu apa?
kaedah-kaedah dalam usul fiqh itu banyak lughah. Banyak lughah. Sebab tu apa, tengoklah bagaimana istidlal. Ni cuba baca bagaimana baca kitab Ahkamul Quran bagi Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau itu tu tengok dia punya ni satu jilid je kalau tak buat lama tu. Okey. Ni je. Jadi baca tengok bagaimana Imam Syafi'i istidlalkan, boleh istidlal kat sini. Dia macam kita tak perasan tau. Kita baca Al-Quran, masya-Allah. Nampak tak dekat satu point kadang-kadang apa tentang masalah boleh tak orang kafir memiliki harta, memiliki tanah, rumah di tanah haram. Boleh atau tidak? Orang yang tak boleh, tapi dia boleh tak hak pemilikan dia tu. Tu. Cuba minggu depan bawa jawapan daripada Imam Syafi'i. Boleh tak orang kafir memiliki rumah di tanah haram? Dalil Imam Syafi'i, dalil dia hadis Nabi. Tapi istidlal daripada hadis Nabi tu, lafaz Nabi tu berdasarkan satu poin je. Ya, boleh, dia kata ya, boleh. Sebab apa? Mana dalil Imam Syafi'i itu? Cuba cari minggu depan. Anak-anak tanya. Wasnatani mushtarakatani wa huma qad wa nunul wiqayah. Kedua-duanya mushtarak. Kemudian babul harfi, bab haraf. Harf. Ma ta'riful harfi? Apakah ta'rif bagi haraf? Kalimatun dalas ala ma'nan fi ghairiha. Kalimah yang menunjuk ia kalimah ala ma'nan fi ghairiha. Di atas satu makna fi ghairiha ay bi ghairiha, bisabab ghairiha. Dengan sebab yang lain tu baru boleh faham makna bagi haraf. Okey. Antara mana haraf ja tu, haraf ja kan makna dia banyak. Jadi makna dia tu bergantung kepada apa? Bergantung kepada muta'allaq dia tu. Bergantung kepada muta'allaq. Ta'alluq ni apa? Bermaksud apa? Haraf ja tu, haraf ja asli dan zaraf nama dia muta'alliq. Muta'allaq dia tu fi'il ataupun isim yang makna fi'il. Ta'alluq tu sendiri tu iaitu al-irtibatul ma'nawi. Hubung kait yang bangsa makna. Okey? Al-irtibatul ma'nawi. Sebab tu bila orang salah ta'alluq mana sebagainya habis. Samalah macam domain juga masalah ni. Tengok mana dia punya marji' ilaih ni. Tengok 10 muka surat belakang. Begitu juga dengan kadang-kadang ni muta'allaq ni. Kadang-kadang biasanya muta'allaq kat sebelum cari mana surat mana? Tak ada. Tengok baru ada sini ni. Yang tengah-tengah tu jumlah muqtari atau dia tafsil sebagainya. Okey. Waktu kadang-kadang mana tak jumpa. Lain kali tengok ke depan misalnya. Ini kalau antum belajar apa? Syarah Jamul Jawami Al-Badrut Talib dah hasyah-hasyah tu, tersangat zahir. Sebab tu mereka yang nak dakik betul-betul dalam usul fiqh, dia kena dakik kat lughah. Kalau tak dakik kat lughah, dia apa? Senang cakap tengok Syekh Muhammad Abdul Rahman tu. Boleh mengarang syair dan sebagainya tu. Ketika dia baca pun dakik cara bacaan tu. Suka kalau macam tu mana guru yang baca, dia lebih dakik. Nampak tak? Alim kabir dia tu terus cakap imam. Baca kitab-kitab beliau ni. Walaupun anda tak khusah dia, anda baca juga kitab-kitab beliau. Masya-Allah memang imam lah. Peringkat tu memang itu baru dia gelar sebagai ulama, boleh gelar sebagai imam. Okey, baca kitab-kitab tu. Mungkin tak terzahir dari segi antum, dari segi peribadi tengok baca kitab ya Rabb ataupun duduk dalam dars dia tu. Khususnya kitab beliau. Kitab beliau tu bila kita baca subhanallah. Okey, kalimatun la ta'ala ma'nan fi ghairiha wa lam taqtan bi zamanin wad'a, dan tidak bersangkut paut dengan masa. Pada hantaran bahasa Arab. Okey, pada hantaran. Seperti mana? Kahal wa bal. Hal dan bal. Fa innaha, maka sesungguhnya ia hal dan bal kalimatun, ialah satu kalimah yang dalat ala ma'nan fi ghairiha. Apa makna hal? Okey, makna hal tu fa innaha khusus kepada hal saja. Dia ambil contoh hal saja. Fa innaha, maka sesungguhnya ia hal, ialah kalimah menunjuk di atas satu makna fi ghairiha. Okey, ai bi ghairiha. Tapi tengok ni, apa dia makna tu? Wa huwa al-istifham, iaitu tanya. Istifham mana? Talabul fahmi, minta kefahaman. Okey, iaitu tanya. Tengok bawah tu supaya nak nuktah. Kalau yang anda tak baca nuktah bawah tu masuk benda yang basic lah, antum boleh baca sendiri mudah faham.
Nuktah untuk yang ni, tengok ke bawah tu. Okay, ay makna kalimah hal alladhi zahara fi ghairiha huwa al-istifham an madkhuliha. Iaitu kalimah hal, makna bagi kalimah hal yang zahir pada selainnya ialah istifham. Istifham an apa? Tanya tentang apa? An madkhuliha, ay talabi bayani halihi minal muwajjahi ilaihi su'alu bihal. Daripada seseorang yang ditaujihkan, yang ditujukan kepadanya akan soalan dengan kata hal. Contoh, fa idza qulta liwaladika Mahmud, maka apabila berkata oleh engkau bagi anak kamu, anak engkau Mahmud, nama anak engkau Mahmud, hal fahimta darsaka ya Mahmud, adakah memahami oleh engkau akan pelajaran kamu wahai Mahmud? Bila kita kata macam tu fa innaka tatlub, bila kamu kata macam tu, fa innaka tatlubu minhu ay yujibaka an hali darsihi min annahu fahimahu am lam yafhamhu. Maka sesungguhnya kamu itu menuntut daripada anak kamu, menuntut akan tu matlub dia tu kegunaan tu. Maknanya apa? Tatlubu, mana maf'ul dia tu ayyujibaka. Okey? Ayyujibaka ay ijabatuhu iyyaka. Oh, apa nanti tak faham apa faedahnya? Sebab nak tahu apa? Kalau dah maf'ul tu, maf'ul bagi talaba, bermaksud dia tu matlub. Itulah matlub, tuntutan dia tu. Okey? Bukan semata-mata tahu ni maf'ul, ni fa'il, bukan. Contoh, bila kita kata daraba Zaidun Amran. Oh, saya kata Amran tu ialah madrub. Bila sini ialah ijabatuhu iyyaka, itu tu ialah apa? Maf'ul bagi talaba. Maka itu itulah matlub. Okay, itu faedah nahwu tu. Okay, kait dengan makna macam tu. Fa innaka tatlubu minhu ayyujibaka an hali darsi, bahawa menjawab ia Mahmud akan kamu an hali darsi, tentang keadaan pelajarannya, sama ada dia tu faham ataupun tidak. Wa mislu hal, dan seumpama hal ialah kullu. Okey? Kullun. Mislu apa? Mislu. Mislu apa? Mislu. Wa mislu hal kullu adawatil istifham. Mislu jadi apa? Mubtada. Wala yajuzu libtida bin nakirah. Di sini jadi khabar muqaddam. Sebab mislu hal. Hal ialah mislu hal. Umpama hal, kalimah hal. Hal itu ialah isim ma'rifah. Tapi mislu tu idhafat kepada dia tu, mislu mudhaf. Adakah mislu jadi ma'rifah? Tidak. Sebab apa? Mislu tu minal asma'i mutawaghilah fil ibham. Isim yang bersangatan pada ibham dia tu. Mutawaghilah fil ibham. Isim yang sangat bersangatan pada ibham dia tu. Bermaksud kalau kita kata ni hal ma'rifah lah, umpama hal, seperti hal, banyak jadi luas pula. Seperti hal lebih luas. Okey? Macam apa? Ghairu, mislu, naziru, jadi lebih luas. Okey, biasanya asalnya bila idhafat tu dia memberi faedah ma'rifah. Melainkan isim mutawaghilah fil ibham itu tu dia tidak memberi faedah ma'rifah. Melainkan bila berada di antara dua benda yang berlawanan. Kaedah dia mana kaedah dia? Al-asma'ul mutawaghilatu fil ibham la tata'arrafu bil idhafah. Al-asma'ul mutawaghilah fil ibham la tata'arrafu bil idhafah. Illa idza waqa'at baina diddaini. Illa idza waqa'at baina ad-diddaini. Belajar kena bagi habis tu, dia punya mustasnayat tu. Al-asma'ul mutawaghilah fil ibham, isim-isim yang bersangatan pada ibham, la tata'arrafu, tidak jadi ma'rifah bil idhafah, dengan sebab idhafah. Antara isim-isim mutawaghilah fil ibham, ghairu. Dia kata Zaidun ma'rifah, tiba-tiba ghairu Zaidin, umum pula, tak jadi ma'rifah lah, selain daripada Zaid jadi luah pula. Mithlu, naziru. Okey? Tu di antara lafaz-lafaz mutawaghil fil ibham. Dia ni tak akan jadi ma'rifah, melainkan apabila berada di antara dua benda yang berlawanan. Dua benda yang berlawanan. Antara apa? Duduk dan berdiri contohnya. Okey? Bila kita kata ghairul qiyam. Ghairul qiyam. Kalau kalau kita kata halu Zaidin, keadaan Zaid itu imma qu'udun wa imma qiyamun.
fabanali annahu ghairu qa'imin. Ai ghairul qa'im atau ghairul qa'im. So ghairul qa'im di situ sebab apa? Benda berlawanan di antara qa'id. Maka itu boleh jadi ma'rifah. Sebagaimana dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, al-maghdub ma'rifah, al-maghdub ma'rifah. Ghair idhafat kepada ma'rifah di sini di dalam Fatihah ini memberi faedah ta'rif atau tidak? Memberi faedah ta'rif sebab benda yang berlawanan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang diberi nikmat dan jalan orang yang dimurkai. So berada di antara tengah-tengah tu. Itu memberi faedah ma'rifah. Okey. Maksud ini kemudian ni wa mislu hal kullu adawatil istifham. Tiap-tiap kesemua adawat al-istifham. Nahu kam maluka, berapakah harta engkau? Okey. Became. Okey. Ugrah became. Kita nak jangan kita ujrah become. Nampak dah. Ujrah became. Kena came lah, ikutlah dia punya tu. Biar tak kena tipu. Ni belajar-belajar baru. Pergi daripada sahabat pergi darasah. Ada sini bawa bayar 5 kena. Macam biasa lah. Balik tak ada ni, mulut tak tahu nak cakap. Ugrah macam mana? Nampak tak? Upah macam nak bayar. Tanya nampak. Mungkinlah driver tu tengok pelak-pelak budak baru dia boleh makan ni. Minta 10 bayar. Okey. Tu, nampak tak? Okey, man arafa lughata qaumin salima minhum. Barang siapa yang tahu lughah satu kaum itu salima minhum, selamat daripada mereka itu tu. Okey. Tapi ini bukan muttaridah. Bukan semata-mata kita. Lepas tu dia buat khulasah lah. Kita ni kau belajar contoh dia buat talk dekat pelajar baru. Kita ni biar tak kena tipu dengan orang Arab ni, kita kena faham bahasa Amiyah. Dia guna muttaridah macam tu. Berapa ramai yang pandai Amiyah tu kena tipu? Nampak tak? Bahkan orang-orang yang pandai Amiyah tu lah yang sedang kena tipu. Duk bergaul dengan orang Arab, bajet boleh bergaul semua tu kena tipu juga. Nampak tak? Tu qadiyah secara macam juz'i sahaja. Okey. Nahwu kam maluka a'indaka zaidun am amrun. Okey. Mata ji'ta ila akhirih wa kadza ma'na bal. Sini mana bal ni? Bal itu lil idrab. Bal lil idrab. Makna bal ni. Tengok makna bal wa kadza makna bal alladhi, makna bal yang yazharu fi madkhuliha, yang zahir ia pada madkhulnya. Madkhul ni bila kata madkhul mana selepas dia tu. Bil contoh kita kata fi dari, fi madkhul di mana? Ad-dari. Okey. Huwa al-idrab. Okey, iaitu huwa al-idrab amma qablaha, idrab daripada barang sebelumnya. Apa maksudnya? Ai naqlul hukmi anhu ila ma ba'daha, memindahkan hukum. Okey, memindahkan hukum daripadanya ila ma ba'daha. Tengok di sini beza idrab jikalau dia tu kalam sebelum tu sabit dengan manfi. Dia ada beza. Ada beza. Secara umum idrab ada dua, idrab ibtali dan idrab intiqali. Di sini nak mendetailkan intiqali. Di idrab ada ibtali. Okey. Okey. Apa tengok sini ni? Fa in kana fil isbati, maka jika adalah ia apa? Tengok ni. Fa in kana maka jika adalah ia apa? Ma qablaha. Okey, ataupun madkhuluha boleh. Fil isbat, pada isbat nahwu jaa aliyun bal Muhammad, telah datang oleh Ali bahkan Muhammad. Okey, macam tu athbatal idrabu bi bal al maji'a li Muhammad. Okey. Di sini fa in kana fil itsbat, lebih tepat tengok dengan misal tu, fa in kana jika adalah ia al-idrab. Jika adalah idrab itu tu pada isbat, seperti jaa aliyun bal Muhammad, telah datang oleh Ali bahkan Muhammad, maka jawab bagi fa in. Jawab bagi in asbatal idrabu, mengisbat oleh idrab bibal, idrab dengan lafaz bal itu tu
mengisbat akan al-maji'a maf'ul. Mana idrab itu menyabitkan al-maji' li Muhammadin. Menyabitkan maji', okey, bagi Muhammad. Maji' mana pula yang ada ja'a aliyun. Hukum itulah. Okey. Wa ju'ila ma qabla bal, dan dijadikan barang sebelum daripada bal. Apa tu ba tu? Ma qabla bal wa huwa aliyun. Ali ka'annahu maskutun an. Tu penting. Nanti bab kita pun macam ni ada juga. Maskutun an. Mana kita menjadikan, mana apa? Bila kata ja'a aliyun bal Muhammadun, kita menyabitkan dengan sebab bal itu tu menyabitkan datang bagi Muhammad, dan dijadikan barang sebelum daripada bal itu Ali maskutun an. Bukan tak datang, bukan datang, maskut an. Kita tak sabitkan apa-apa. Okey? Fal ma'na, maka bermula makna, okey? Athbatal maji' li Muhammad, menyabit ia al-idrab al-maji' akan maji' li Muhammad. Wa amma Ali, dan ada pun Ali, okey, fa udriba anhu, okey, la ahkumu alaihi bil maji' wala bi adami. Tidak dihukumkan datang ataupun tidak datang, maskut an, tidak disebutkan. Okey. Sebab apa? Sebahagian orang memahami bila menyabitkan dah maji' bagi Muhammad, so dia menafikan maji' bagi Ali. Tidak. Ini sebab idrab pada isbat. Wa in kana fi nafi, dan jika adalah al-idrab itu fi nafi, nahu ma ja'ani ishaqu bal sa'idun. Okey. Tidak datang akan aku, tidak datang kepada aku oleh Ishaq, bal sa'idun, bahkan Sa'id. Bahkan Sa'id. Maka afad al-idrabu, memberi faedah oleh idrab bibal dengan bal, itsbatal hukmi lima ba'daha ba'da nafihi amma qablaha. Tu beza dia. Kalau idrab tu berlaku pada kalam nafi, bermaksud dia telah menyabitkan datang pada Sa'id. Mana Sa'id yang datang, Ishaq tak datang. Macam tu. Berbeza tadi tu. Tadi tu yang pertama pada hukum maskut an. Okey. Kena faham tu apa datang daripada maji' hukum tu. Tu hukum dia maji' tu. Sama macam apa? Contoh masalah bal sama dengan ghayah. Ghayah dengan mughayya. Ghayah dengan mughayya. Okey? Macam contoh biasa, akaltu sama kata hatta ra'saha, atau ra'suha boleh, tapi ambil hatta ra'saha. Ya, hatta ghayah. Ila pun huruf ghayah. Okey. Yang dimaksudkan dengan ghayah iaitu selepas daripada ila dan hatta tu, iaitu ra'saha tu. Tu ghayah. Mughayya pula hukum yang berada sebelum dia tu. Iaitu kalau kata akaltu sama kata, hukumnya akl. Akl itu tah namanya mughayya. Maksudnya adakah kepala ikan itu tu termasuk daripada hukum al-akl itu? Adakah dia dimakan sekali ataupun tidak? Okey, tu. Sama kefahaman supaya nak tahu bila ada bal, ada dia punya hukum itu, iaitu maji'. Padahal tak ada maji', yang ada ja'a. Nampak tak? Okey. Kemudian kam aqsamul harfi. Ta'rif haraf yang biasanya apa? Macam ni. Kalimatun ta'ala ma'an fi ghayriha wa lam taqtan bi zamani wa ta'a. Kerana dalam dalam Imriti tu, dalam Imriti yang dinakalkan oleh Syekh Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Mukhtasar Jiddan tu apa? Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah. Amin Allahumma amin. Tu doa orang soleh tu. Okey, wal harfu ma, dan bermula haraf itu barang yang laysat lahu alamah, tidak ada baginya alamah, petanda. Faqis ala qawli, maka hendaklah kamu qiyas di atas perkataan aku ini, takun allamah, nescaya kamu akan jadi allamah. Kadang-kadang duk baca situ pun mula-mula mengaji dulu kan. Wal harfu ma laysat, sebab kena mutalaah dulu. Wal harfu laysat lahu, kita halabi pula. Tak ada. Si baca alamah, bawah pun baca alamah lah. Nampak tak? Mula belajar. Lepas tu betul apa? Allamah yang kedua. Okay, kemudian dalam aqsamul harfi, berapakah segala bagai haraf? Okey. Salasatun, ialah 3. Hiya salasatun. Yang pertama harfun mukhtassun bil asma. Haraf yang ditentukan akan dia, yang tertentu ia bil asma, dengan segala isim.
Maksud huruf ni masuk selepas, di mana selepas huruf ini ni ialah isim. Ka hurufil jarri. Ka hurufil jar. Ka huruf seperti huruf jar. Ka hurufil jarri itu takluk mana? Tempat macam ni dia takluk kepada khabar mahdzuf, khabar bagi mubtada mahdzuf. Mana muta'allaq kepada suatu mahdzuf. Suatu mahdzuf tu ialah khabar bagi mubtada mahdzuf juga. Takdir dia wa dzalika kainun ka hurufil jar. Wa dzalika kainun ka hurufil jar. Huruf jar. Okey. Apa huruf khafad? Jar istilah ulama Basrah, khafad istilah ulama Kufah. Dan wa harfun mukhtasun bil af'al, dan huruf yang tertentu ia dengan af'al. Kan nawasib, seperti amil nasab, wal jawazim, dan amil jazam. Bukan nawasib golongan yang membenci ahlu bait Nabi. Itu golongan nawasib nama dia. Dia ada golongan Syiah, ada Khawarij, ada golongan nawasib. Golongan Khawarij tu yang tu. Okey? Tak berpihak kepada, ni asal daripada Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Jadi golongan yang tidak memihak kepada kedua-duanya menganggap mereka itu kafir sebab tidak berhukum dengan hukum Allah. Okey? Itu nama dia golongan Khawarij. Itulah sikit kafir orang benda macam tu. Di antara kelompok Khawarij yang dikatakan oleh sebahagian guru kita tu iaitu golongan ni berkhilaf ni. Okey? Golongan Ibadiyah. Golongan Ibadiyah yang berada di Oman. Okey. Tengok bagaimana pendapat dia tu terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Oman mazhab dia Ibadiyah. Mufti dia tu Ibadi. Okey. So kena hati-hati juga. Walaupun Oman tu kadang-kadang suka transit ke Oman misalnya. Sebab apa? Transit time apa? Time bulan puasa, time raya, nanti dapat macam kawan transit ke Oman, orang bagi duit. Orang bagi duit dia kan tinggi, sama macam Kuwait, Bahrain sebagainya tu. Dia bagilah duit macam sedekah hari raya macam tu. Dia bagi duit nilai gitu, sekali bagi tu 500. Nampak tak? Tapi ingat nanti tu. So kena hati-hati. So tu golongan, kemudian golongan Syiah tu yang ma'ruf lah. Okey. Kemudian golongan Nawasib, golongan yang membenci ahlu bait Nabi. Sikit-sikit apa habaib tak habaib. Tu golongan Nawasib, benci, kata tidak sabit kelebihan Sayyidina Ali langsung dalam hadis yang sahih misalnya. Sedangkan dalam hadis yang sahih, kalau salah riwayat Imam Muslim, dia hadis tentang Sayyidina Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Kemudian ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kalimah-kalimah tu. Ada kata tak, hadis tak sabit, tak sahih. Hadis-hadis tentang Sayyidina Ali semua tak sahih. Dia kata. Sedangkan sebaliknya. Nampak tak? Siapa tu? Carilah sendiri. Okey. Wa harfun mushtarakun bainal asma'i wal af'al. Amil nawasib, alan idzan ka itu jawazim, lam, lama semua tu masuk pada fa'il. Wa harfun mushtarakun bainal asma'i wal af'al. Dan huruf yang mushtarak di antara segala isim dan segala fa'il. Seperti hal, bal. Okey, hal dan bal. Hal masuk, maklum macam hal Zaidun qama, hal qama Zaidun boleh masuk selepas dia tu. Bal begitu juga. Okey, sebab tu dalam tertib dalam alfiah tu dia bagi cukup-cukup pada misal tu. Apa dia punya tu? Siwahumal harfu ka hal wa fi wa lam. Hal mushtarak, fi mukhtasun bil asma, lam mukhtasun bil af'al. Okey, dibagi misal tu, bukan mudah-mudah. Kemudian fal aqsamu tis'atun. Maka bermula segala bahagian ni 9. Tu tafriq tu pada semua tu. Ai fal aqsam, al tu boleh kita kata al iwad. Okey, iaitu iwad an mudhaf ilaihi. Ai fa aqsamul kalimah. Segala bahagian kalimah itu tu tis'atun, ialah 9. Ini khulasahnya. Tengok
i'rab ni susah lah. Cuba tengok. Susah ke tak susah? Minha minat tis'ah itu tu ma huwa mu'rabun. Itu yang mu'rab. Bukan mu'arrab. Mu'arrab itu apa? Mu'arrab. Lafaz luar dijadikan kepada bahasa Arab. Okey, berlakunya ta'rib. Ta'rib ni terjemah ataupun pindahkan bahasa luar jadikan bahasa Arab. Okey? Seperti apa lafaz-lafaz yang mu'arrab ini? Lijam. Banyak sebenarnya. Bahkan ada sebahagian kata dalam Al-Quran ada tak mu'arrab. Tentang apa? Salsabil, kafur misalnya tu. Okey? Boleh baca dalam kitab Imam As-Suyuti. Nama kita ada Al-Muhadzab Fima fil Quran minal mu'arrab. Al-Muhadzab Fima fil Quran minal mu'arrab. Bagaimana didatangkan dengan perkataan mufassirin dan sebagainya lah. Bagaimana antum nak jawab syubhah kata, oh ni ada dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran inna nahnu nazzal apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Dengan bahasa Arab. Lepas tu bagaimana pula ada yang lafaz mu'arrab? Antum nak jawab macam mana? Pertama sekali, sabitkan dulu. Adakah sabit lafaz mu'arrab? Okey. Kemudian, ustaz dia. Kemudian, ada masalah tak kalau lafaz mu'arrab ni dimasukkan dalam Al-Quran? Adakah penisbahan mu'arrab itu tu masih kekal, mana tak jadi bahasa Arab ataupun dia kekal dengan bahasa asal dia tu? Tu syubhah tu. Baca lagi tak tu. Nipis je dalam kitab ni macam tu je. Okey, Tobok Darul Faruq. Darul Faruq. Ingat kita Tobok Darul Faruq ni sebab ada yang bakal dapat beasiswa ni muka-muka apa ni? Muka-muka sedih-sedih ni sekarang ni. Apa beasiswa tak masuk semua tu. Tanya negeri-negeri lain pun tak masuk lagi lah. Ada muka nanti lepas 2 minggu mungkin atau seminggu mungkin muka ceria-ceria lah ni. Muka banyak duit. Jadi macam nak beli kitab sebagainya, kalau Tobok Darul Faruq anda nasihatkan beli secara tausil sahaja. Murah. Kitab dia 19 geni, 25 geni, sebagainya. Tobok dia elok-elok. Kemudian kalau beli lebih 1000 geni, tausil free sampai rumah. Tobok Darul Faruq. Okey. Siapa yang jenis malam-malam, buatlah bisnes yang tu. Juallah mahal sikit. Okey. Inilah upah. Okey. Wa minha ma huwa mabniun. Dan setengah daripada 9 tu, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fal mu'rab minha isnani faqat. Duk kata susah sangat i'rab. Okey, i'rab tu 2 je. Yang pertama al-ismu zahir wal fi'l mudhari' wa sab'atul baqiyah mabniyah. Kalimah terbahagi kepada 3. Isim, fi'il, haraf. Isim ada 3. Isim zahir, isim mubham, isim siapa? Isim dhamir. Nampak tak? Fi'il, madhi, mudhari', amar. Haraf mukhtasun bil asma', mukhtasun bil af'al, musyarrakun bainahuma. 9 tu yang nak berubah-berubah baca-baca tu 2 je. Isim zahir dengan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' pun yang tidak berhubung dengan nun niswa ataupun nun taukid. So dia bebas berlaku, nampak tak? Berubah-berubah dia bebas. Okey. Bila masuk nun niswa, nun taukid, dia tetap keadaan dia tu. So tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni betul jaga apa? Jangan jadi macam fi'il mudhari' yang masuk nun niswa. Nampak tak? Maksudnya sebelum ni kemah. Lepas kahwin senyap, nampak? Diikat, nampak tak? Macam fi'il mudhari' ni. Nampak tak? Sebelumnya bebas nak rafa' nak jazam apa, masuk nun niswa senyap. Itulah keadaan dia. Okey. Jadi penting untuk tahu macam contoh isim-isim tadi mabni dahlah settle, fi'il mudhari' settle. Yang 2 je, fi'il mudhari' bentuk dengan isim zahir itu je yang berlaku i'rab dan sebagainya. Senang tak? Sikit tak? Sebab tu benda kalau nak kuasai itu, pastikan dulu kita tahu dia punya apa? Kapasiti itu. Kadang-kadang susah lah. Cuba kira balik. Sikit je. Itqankan kat situ tu. Itqan sebab yang mabni tu hafal je lah. Mana tak berubah apa-apa. Itqan kat situ tu. Isim zahir dengan al-mudhari'. Tu je praktikal dia. Sikit tak? Sikit je sebenarnya. Okey. Okey, babul i'rab. Wallahu a'lam.